Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran surah Al-Isra, surah yang ke-17. Surah ini dikenali dengan nama juga surah Bani Israel. Bani Israel. InsyaAllah sambungan kita pada kali ini bermula ayat 49. Ayat 49 muka surat tafsir pimpinan 561. Juzuk yang ke-15. Kita baca beberapa ayat dulu. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا. Tengok balik kepada terjemahan ayat. وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. Dan mereka berkata, adakah sesudah kita menjadi tulang dan benda yang reput, adakah kita akan dibangkitkan semula dengan kejadian yang baru? Ini di antara 3-4 isu yang banyak disebut dalam Quran. Para pelajar tanda madarul Quran. Isu-isu yang dibangkitkan dalam Quran ada 4 perkara yang besar. Dia panggil madarul Quran, mana isu yang berlegar dalam Al-Quran ini. Yang pertama al-ilahiyat, tentang ketuhanan. Kemudian an-nubuwat, tentang kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lepas kita dah bincang tentang ilahiyat. Dalam siri yang lepas kita sudah bincang tentang kenabian. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka, kan? Jadi kemudian mereka juga kacau, unzur kaifa darabu lakal amsal, itu dari sudut kenabian. Dia panggil an-nubuwat. Yang ketiga isu al-ma'ad, isu bangkit semula. Jadi ayat kita ni iaitulah perbincangan kita tentang bangkit semula. Isu yang keempat al-qada'u wal qadar, tentang takdir yang telah ditetapkan dan diputuskan oleh Allah Azza wa Jalla, setiap perkara akan berlaku. Jadi ini isu-isu
yang disebut dalam Quran. Adapun masalah isi kandungan Quran itu ada cerita, ada pengajaran, itu satu versi lain. Semua cerita-cerita yang dibawa itu untuk apa? Untuk nak mengisbatkan ketuhanan Allah Azza wa Jalla, supaya orang yang menentang, yang engkar, tahu engkar Tuhan Allah Ta'ala akan timpakan ke atas kamu kesusahan, timpakan ke atas kamu kebinasaan, timpakan ke atas kamu kehancuran. Baik, maka dalam ayat ini dan ayat yang kita baca tadi, Allah SWT ceritakan kepada kita sebahagian daripada kata-kata puak-puak kafir musyrikin yang mengingkari al-ma'ad ataupun al-ba'ts, mengingkari kita akan hidup balik, kita akan dibangkitkan semula pada hari kiamat, lil hisab wal jaza, untuk menghitung balik semua amalan-amalan kita, dan Allah SWT akan balas apa yang kita lakukan. Siapa dia nak balasan baik, buatlah cara baik. Siapa dia nak terima balasan yang buruk, na'udzubillah, buatlah yang buruk, kita kata na'udzubillah. Kemudian Allah SWT yaruddu alaiha, Allah balik, jawab balik ataupun condemn balik hujah-hujah kata-kata puak-puak kafir itu. Baik, kita masuk kepada ayat kita. Waqalu, puak-puak kafir kata. Dalam ayat yang lepas, Allah SWT telah batalkan semua sekali hujah-hujah kesesatan mereka yang mendakwa Tuhan ada anak dengan hujah yang begitu mantap sekali, hujah yang tak boleh dipertikai ataupun dibahas lagi. Mereka kata hujah macam-macam, dia kata, kemudian mereka juga telah pun menggunakan provokasi, kata macam-macam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli sihir, tukang nujum, bomoh, orang majnun, syair, semua hujah itu telah dipatahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka datanglah perbincangan kita di sini tentang al-ma'ad wal ba's, al-ba's wal ma'ad. Waqalu, siapa dia yang berkata? Tanda dalam kitab kita ni kata waqalu, dan mereka berkata. Dalam kitab terjemahan ni dia tak tulis siapa mereka. Mereka itu haula'i al-musyrikun, puak-puak syirik, kumpulan kafir yang tidak beriman kepada hari akhirat. Mana ada, kita sudah mati, masuk dalam tanah, sudah jadi hancur, tulang-tulang juga sudah repuk, mau bangkit semula, ini apa cerita? Mana dia tak percaya. Aiza sirna izaman wa turaba, adakah sesudah kita menjadi tulang dan benda yang sudah reput, baliyat ajsaduna fi quburina, tak ada, hancur habis dah. Lama ba'usuna khalqan jadida, Tuhan nak bangkit semula kita. Dia itu orang tak percaya. Orang yang tak percaya, dia tak percaya. Sebab tu dia senang hidup atas dunia. Ada orang yang percaya tapi kepercayaan itu tidak begitu mantap, mereka juga sanggup melakukan maksiat, sama ada mereka terlupa kepada amaran ini ataupun buat-buat lupa. Kita ada dua kategori, satu dipanggil lupa, satu lagi dipanggil buat-buat lupa. Kita orang Islam dah ni tak lupa, tahu kena bangkit semula. Daripada kecil lagi kita dengar ibu ayah kita, sekali-sekala bapak bawa pergi ke masjid, kita dengar kuliah, dengar tazkirah, tahu kita akan bangkit semula. Tapi kenapa derhaka juga kepada Tuhan? Kenapa lawan juga? Kenapa? Maka jawab dianya, kenapa itu menunjukkan kepada kealpaan kita, kelupaan kita ataupun kelaraan kita dalam hidup dunia. Baik, Allah SWT balas balik.
Qul kunu hijaratan aw hadida. Mereka berkata, kita sudah reput. Adakah kita akan dibangkitkan semula dengan kejadian yang baru? Dalam satu kisah, puak-puak kafir Mekah dia bawa tulang reput, tulang hancur. Mari jumpa Nabi SAW duduk mai hancurkan tulang ni. Orang Kelantan kata ramah. Ramah ni maknanya ialah dia ambil tulang reput dia buat gini. Hancur jadi debu, campur. Ha Muhammad nak bangkit semula? Allahu akbar. Naam, kat Nabi SAW jawab, ya, naam. Kamu akan dibangkitkan semula, kamu akan dihidupkan balik oleh Allah, kamu akan dicampur dalam neraka. Habis cerita. Keras kepala sangat. Orang-orang yang lembut sikit dengan Nabi, mereka akan masuk Islam. Tapi orang yang mari dengan keras kepala macam ni, mereka akan hancur. Na'udzubillah. Allah kata apa? Qul kunu hijaratan aw hadidan. Qul ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi hujah kepada Nabi supaya balas balik hujah mereka. Kata balik kepada mungkirin lil ba'si, kepada golongan yang anti bangkit semula selepas mati. Dia panggil anti bangkit. Macam-macam anti sekarang ni. Anti tu anti ni yang kita bicara ni anti bangkit. Maknanya puak-puak anti kiamat, tak percaya kepada kiamat. Kata apa yang nak kata? Tulis. Jadilah kamu batu atau besi. In kuntum ta'jabuna min qudratillah ala ahyaikum. Kalau kamu rasa pelik, ajaib dengan kuasa Allah Ta'ala yang boleh menghidupkan balik kamu, fakunu in istata'tum hijaratan aw hadida. Mutukar body kamu yang lembek ini, yang boleh jadi repuk ini, dengan batu yang pejal ataupun besi yang keras. Boleh tak kita tukar tubuh kita jadi besi? Besi ni kalau kita pergi tanam dalam kubur pun tak hancur dia. Besi yang kuat. Jangan besi yang berkarat tadi tu. Ataupun pergi jadi batu yang pejal. Batu ni 1000 tahun dah orang tanam tak hancur. Mungkin mutukar bodimu yang lembek ini, yang ada darah, ada daging, ada tulang, tukar jadi batu, jadi besi. Boleh? Silakan. Fasayab'atsukumullah. Allah Ta'ala tetap akan bangkitkan kamu pada hari kiamat. Kamu jangan duk buat besar, jangan duk cakap banyak. Ini kata di setengah ahli tafsir, istash'iru wa tawahhamu wa qaddiru fi anfusikum. Kamu andaikan diri kamu ni sudah bertukar menjadi besi, jadi batu, maka tetap kamu akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla, kama khuliqtum awwala marrah, sebagaimana kejadian yang pertama mak kita lahirkan kita, kuang-kuang dulu, dia akan lahir begitu juga. Allah akbar. Terus duduk jadi batu lah. Iron Man ke kata orang, budak-budak. Cerita-cerita hero kartun tu. Orang besi berhidup balik, terus duduk cakap. Tengok ayat 51. Au khalqam mimma yakburu fi sudurikum. Au kunu ayyuhal munkiruna lil ba'si. Jadilah puak kamu, kumpulan yang engkar, anti kiamat, anti bangkit semula, atau lain-lain makhluk yang terlintas di hati kamu, yang terlintas di hati kamu sukar hidupnya. Kamu rasa makhluk ni payah nak hidup balik. Tuhan jadi lemah, Tuhan nak hidup balik dia. Allahu akbar. Yasta'bidun, yang kamu rasa tak mungkin dah mengatasi kuasa Allah Ta'ala nak hidup balik. Fasayaquluna man yu'iduna, maka sesungguhnya Allah amat berkuasa menghidupkannya semula. Mereka pula akan bertanya, siapakah yang mengembalikan kita hidup semula? Kita kan dah tukar jadi batu, jadi besi, kenapa boleh hidup balik jadi manusia? Allahu akbar. Apa dia?
Qulil ladzi fatarakum awwala marrah. Allah suruh jawab kepada puak kafir, qul lahum ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayu'idukumullah, sesungguhnya ialah Allah yang menjadikan kamu pada mulanya, yang mengembalikan kamu yang kali kedua, Allah yang menciptakan kamu kali pertama. Apa yang pelik? Fasayunghiduna ilaika ru'usahum wa yaquluna matahu. Ini bahasa dialog. Maka mereka akan mengangguk-anggukkan kepala. Duk giling-giling kepala sambil menganggukkan kepala mereka kepadamu, sambil bertanya secara mengejek. Matahu, bila itu? What time? Bila berlaku ni? Mari. Seronok kita bila kita baca cerita yang Allah Ta'ala cerita sendiri. Rakaman ini akan berulang balik. Bila tu? Dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yaquluna matahu, bila Muhammad nak jadi ni? Allah ajar Nabi suruh jawab, qul asa an yakuna qariba. Katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asa an yakuna qariba, dipercayai akan berlaku tidak lama lagi. Tak lama dah, kejap je tu. Timbul lagi soalan, macam mana kita kata tak lama? Macam mana tak lama? Sudah lama ni, berapa ribu tahun dah. Fir'aun mati, tak bangkit-bangkit lagi. Sedap juga dia punya hujah, kan? Fir'aun mati lama dah, tak bangkit semula ni, kamu kata tak lama? Tanda pelajar. Timbul soalan, in qalu, kalau puak kafir ni bercakap, kaifa yakunu qariban wa qad qarada zamanun tawil. Macam mana mu kata dekat? Zaman Firaun, zaman Nabi Nuh, zaman Adam dulu sudah ribu tahun. Dalam Quran kata ribu-ribu tahun je. Geng-geng dinosaur kata juta-juta tahun. Bisa dinosaur dah. Dinosaur hok jumpa tapak di Bukit Panau, Tanah Merah tu. Mana orang Bukit Panau tu? Ada hok pergi naik dah zaman PKP. Ramai orang pakai pergi cari tapak dinosaur. Penganalisa kata juta tahun. Kita kata bisa. Geng-geng dinosauri main juta tahun lalu. Tak. Baiklah, tercah ke dia lah. Al-jawab, tulis jawapan. Kata di para ulama, iza kana ma madha aksar mimma baqi, sekiranya tempoh yang telah berlalu, kita kata andai kata ni. Ini bukan fakta dan bukan auta, dia panggil andaian. Kita kata dunia ini umur dia 2 juta tahun. Daripada Adam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berlalu dekat dengan 2 juta dah. Tinggal 200 tahun lagi ke, tinggal berapa 2000 tahun lagi ke, contohlah. Maka tinggal sikit lah tu. Kata ulama, apabila tempoh yang berlalu sudah lama, kanal baqi, hak tinggal lagi sedikit, maka itu nama dia dekat. Dekat dah tu. Macam kita hari ni lah, tuan-tuan dan puan-puan, kita ni jangka umur kita mati umur 80 tahun. Kita kata sekarang ni berapa umur awak? Sudah 65 tahun. Tinggal berapa lagi? 80 tolak 65 berapa? 15. 15 tu orang panggil qarib, hampir. Hampir apa 15? Iyalah 65 sudah berlalu. Itu. Maka jawapan di sini qul asa an yakuna qariba. Sebab apa? Di antara zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kiamat tidak lama. Tidak lama, berapa tahun? Allah Taala yang Maha mengetahui. Kumpulan-kumpulan konspirasi, teori-teori ini dia tahu.
Bisa puak dia. Nabi tak tahu bila kiamat, geng-geng konspirasi boleh tahu. Ada yang sanggup bersumpah-sumpah Imam Mahdi akan keluar pada tahun ini, Dajjal akan muncul pada tahun ini. Kita kata usahlah bersumpah. Kenapa mau susahkan diri? Allah SWT tak buka pintu tarikh kiamat kepada makhluknya. Malaikat pun tak tahu, Nabi SAW pun tak tahu. Kamu ahli konspirasi tahu. Hebat. Hebat kata hebat. Hebat puak dia tahu. Satu puak dia hebat, dia boleh cerca orang tu, dia boleh kutuk orang ni. Yang betulnya geng konspirasi. Na'udzubillah. Baiklah, kita pergi kepada perbincangan ayat tadi. Qul asa an yakuna qariba, maknanya dekat itu apabila yang berlalu sudah lama, tinggal lagi sebahagian sikit, maka orang panggil qarib, dekat. Allahu akbar. Bila dekat apa jadi? Tengok ayat 52. Yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tazunnuna illa bistum illa qalila. Ingatlah akan hari Ia menyeru kamu, lalu kamu menyahut sambil memuji kekuasaannya. Ay wa zalikal ba'su alladhi tunkirunahu ayyuhal musyrikun. Hari yang kamu engkar berlakunya itu hari kiamat, maka pada hari itu Rabbukum, Tuhan kamu akan menyeru kamu, bangun semua, bangkit semua, mari sini, lil hisabi wal jaza' yaumil qiyamah. Yang beriman, puak-puak kita ni, wal munkirun, dan golongan yang engkar anti kiamat, tastajibun, mereka akan menyahut. Semuanya bangkit, tak ada siapa engkar. Tak ada siapa berani kata no, la, tidak ada. Fatastajibu lakum lillah bil khuruji fauran, mereka keluar daripada kubur dalam keadaan mereka hidup semula. Wa tanqaduna da'wati bihamdihi, mereka dalam keadaan menyahut, bangkit, bangun dari kubur sambil memuji kekuasaan Allah. Masya Allah. Kata di para ulama, kaifa yahmad, bagaimana mereka memuji kekuasaan Allah Azza wa Jalla ni, bagaimana mereka puji? Ada pelbagai ulasan para alim ulama. Bila manusia ni dipanggil supaya berkumpul di mahsyar, mereka bangun dengan memuji bihamdihi. Dalam kitab Zadul Masir dia kata bihamdihi ada 4 pandangan ulama. Yang pertama biamrihi, mana mereka bangkit, fatastajibuna bihamdihi, mereka bangkit dengan arahan Allah Azza wa Jalla. Ini kata Ibnu Abbas. Yang kedua, yakhrujuna minal qubur, mereka bangkit daripada kubur dengan berkata subhanaka wa bihamdik. Subhanaka wa bihamdik, maha suci engkau ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Apa yang kau janji benar terjadi. Yang beriman memang sudah yakin, yang tak yakin anti bangkit pun ada sungguh rupanya. Allahu akbar. Yang ketiga bihamdihi ay bima'rifatihi wa ta'atihi, dengan mentaati perintah Allah Ta'ala. Dia kenal dah Allah ni, tapi apa boleh buat? Kenal sudah tamat tempoh. Allahu akbar. Yang keempat, tujibuna bihamdillahi la bihamdi anfusikum, mereka bangkit dalam keadaan puji Allah, bukan puji diri sendiri. Jadi ini ada 4 pandangan ulama yang mengatakan makna bihamdihi dengan makna memuji Allah Ta'ala itu. 4 ni insya-Allah tidak bercanggah antara satu sama lain. Memang mereka bangun dengan arahan Allah, mereka menyebut subhanallah, tidak bercanggah di antara kata-kata ulama tafsir ini. Baik.
wa tazunnuna illa bistum illa qalila, dan kamu menyangka bahawa kamu tinggal dalam kubur hanya sebentar. Bangun pening-pening kepala, berapa hari je kita duduk dalam kubur? Berapa hari je? Tengok nota 643. Ayat ini ditujukan kepada sekalian makhluk yang mukmin dan yang engkar. Golongan yang beriman, golongan anti bangkit, semua kena. Pada hari itu sekaliannya dihidupkan semula, dan masing-masing bangun dari kubur sambil memuji Allah yang maha berkuasa. Kerana pada waktu itu tiap-tiap seorang dengan sendirinya dapat mengenal kebenaran. Tak payah ceramah dah gitu, tak payah. Tak perlu lagi kita buka mikrofon, tuan-tuan, ceramah perdana mengenali Allah, semua sudah tahu benar. Tapi masa sudah tamat untuk beriman. Masa nak beriman ada lagi? Tidak ada masa lagi. Maka disitulah para jemaah sekalian, mereka rasa taswirus syu'ur, Allah gambarkan dalam ayat 52 ini gambaran bagaimana mereka bangkit di akhirat esok menyesal. Sekejapnya kita duduk atas dunia dulu, duduk dalam kubur lama lagi. Di akhirat tidak ada kesudahan. Allahu Akbar. Pada waktu itu kita semua ni, yang baik yang tak baik, na'udzubillah, semua akan menyesal. Yang baik kata, aku atas dunia dulu belajar Quran tapi tidak baca Quran, boleh baca Quran tak beramal dengan dia, mulalah. Waktu muda-muda sibuk dengan cari harta, cari makan. Yang perempuan sibuk dengan duduk mengasuh anak. Waktu tua tak sempat juga nak mengaji, nak belajar, mengasuh cucu pula. Ni ada ni mari duduk pondok kejap, nak balik dah ustaz. Kenapa? Ingat ke cucu. Cucu ada ibu dia. Sekarang ni giliran remote dia lah, jaga dia. Kenapa kita sibuk-sibuk? Ni yang ana sedih sekali, ini peristiwa lah. Nak ada makcik tu nak balik, tak seduk pondok. Kenapa? Teringat ke ayam, tak ada orang jaga. Kita kata dia nak bawa ayam masuk dalam kubur, kata dak hadap balik sembelih, patut mari balik ngaji. Masa kita sudah tidak ada. Masa yang kita ada ni sekejap je. Bangkit daripada kubur, semua menyesal. Orang baik menyesal kerana tidak tambahkan ibadah. Orang yang jahat, na'udzubillah, itu amat menyesal. Nak kata apa kita? Allahu Akbar. Jadi gambaran Tuhan bagi supaya jangan kita menyesal di akhirat esok. Masa Allah Ta'ala beri kita tak guna, waktu kita ada kita tak usahakan. Saya tulis sebuah risalah, tajuk dia Zikir 4 Kalimah. Saya kempen sepanjang kita berdakwah ni, kempen dengan baca zikir ni, tuan-tuan. Ambillah, bacalah masa, gunakan masa yang kita ada. Untuk apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Polis pun tak marah kalau kita baca. JPJ pun tak saman. Apa dia pun tak ada marah. Yang marahnya syaitan. Lawan dia. Kenapa kita takut dengan dia? La ilaha illallah. Maka para jemaah sekalian, itu beberapa perbincangan para ulama. Kemudian kita pergi kepada ayat yang ke-53. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. Tak usah marah dia, kerja syaitan. Memang kerja dia. Tak, Pak Tan ni kerja dia nak mengenak kita. Jadi kalau kita tak ikut dia, bermakna kita berjaya menentang dia. Kalau kita ikut dia, bermakna kita telah jadi tali baru, menjadi pengikut dia yang sangat menyesal. Tengok ayat. Dalam ayat ini Tuhan kata apa? Wa qul li'ibadi, dan katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada hamba-hambaku yang beriman,
Dengar semua ni para pelajar, yang tua, yang muda, laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi supaya perintahkan umat dia bercakap baik, berlemah lembut, berbincang dengan baik-baik ketika kita bercakap dengan orang. Allahu akbar. Tengok ayat. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman supaya mereka berkata dengan kata-kata yang amat baik kepada orang yang menentang kebenaran. Kalau orang tentang kebenaran, kita jangan pergi duduk jerkah dia, jangan pergi duduk kata macam-macam. Tengok nota di bawah. Yakni hendaklah orang-orang yang beriman sentiasa menggunakan kata-kata yang baik dan lemah lembut kepada orang lain. Ini kita ni bercakap kasar. Saya tengok yang bercakap kasar ni ada 2-3 kumpulan. Kumpulan yang berbeza pandangan politik. Oh, tengok dia punya Twitter, dia punya Facebook, punyalah nampak gelora dalam jiwa sakit hati kepada orang ni. Dia tulis macam-macam. Orang pergi ke Mekah punya komen juga, Masya Allah, Tabarakallah. Kita kata kita dihukum pada zahir je, yang batin tu Allah. Orang tu ikhlas kata ikhlas, bukan kerja kita, kan? Baik. Jadi orang yang beriman menggunakan kata-kata yang baik dan lemah lembut kepada orang lain. Sama ada orang kafir yang kita tak setuju tu, orang kafir ataupun musuh-musuh atau siapa saja, jangan guna perkataan yang tak baik. Kerana kata-kata yang kasar dan menyinggung itu menimbulkan permusuhan sesama manusia. Bertambah pula syaitan sentiasa menghasut dan menyalakan api permusuhan. Oleh itu awaslah akan musuh yang berbahaya itu. Siapa dia musuh kita? Pelajar, syaitan. Si api yang menjadi batu api. Syaitan mari daripada api. Dia pula jadi batu api, duk laga-lagakan kita, kita pun duk belaga sama kita. Itu musuh politik sudah lama. Tapi yang kita sedih, kawan-kawan kita yang duduk mengaji Quran, mengaji sunnah, mengaji hadis, bila dia rasa pandangan dia betul, dia masuk dalam geng konspirasi, duduk hentam orang lain dengan mendajal-dajalkan orang. Kita kata ini juga kerusakan akhlak di saat ini, saat Covid ini. Banyak benda-benda yang timbul. Allah Subhanahu wa taala sebab ni sebut dalam cerita Isra dan Mi'raj, wa ma ja'alna ru'ya allati arainaka illa fitnatan linnas. Tuhan kata, aku tunjuk kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pelik-pelik ke langit ini, semua akan menjadi fitnah pada manusia. Ramai yang tak mau, tak setuju. Namun begitu, kita kata bahawa ramai orang yang beriman. Tengok ayat Quran kata apa? Tuhan kata apa? Wa qul yaqul ya ahsan innash syaitana yanzagu bainahum. Para jemaah sekalian, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah, hadis ini sahih. Nabi kata apa? Al kalimatu thayyibatu sadaqatun. Tanda pelajar. Al kalimatu thayyibah sedekah. Kata-kata yang baik, ucapan yang baik itu sedekah. Kita nak sedekah duit tak ada, kita ucap yang baik. Jumpa orang, assalamualaikum, waalaikumsalam, apa khabar? Mudah-mudahan kita bahagia hari ini. Mudah-mudahan kita tenang. Sama-sama kita zikir, subhanallah. Ini semua kalimah thayyibah, sedekah. Senyum ke orang tu sedekah. Ucapan yang baik sedekah. Ini duduk main anti-anti ni, bahaya betul. Dah tak ada lagi keharmonian di antara sama-sama kita. Para pendakwah pun rusak dengan sebab ini. Inna syaitana yanzagu bainahum. Kerja syaitan apa dia? Sesungguhnya syaitan itu sentiasa menghasut antara mereka yang mukmin dan yang menentang. Dalam hadis Jabir, hadis sedekah tadi riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang riwayat Jabir, dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana qad ya'isa an ya'budahu al-musallun fi jaziratil Arab. Zaman Nabi dulu, orang syaitan sudah putus harap nak kembali ke semula orang jadi kafir.
Tapi walakin fit tahrish bainahum, mereka masih mampu untuk melaga-lagakan kita. Zaman Nabi, Aus dan Khazraj dilagakan oleh Yahudi, berkata Nabi berlari cepat-cepat pergi damaikan. Itu zaman Nabi. Zaman kita ini apa kata? Baik. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang amat nyata bagi manusia. Kalau tak nyata lagi bagi kamu, tak nampak lagi, kita kata mata buta awak. Dengar persidangan khas oleh puak-puak syaitan. Tanda cerita ni pengajaran besar kepada kita. Hadis Jabir lagi yang dikeluar oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna iblis yada'u arsyahu 'alal ma'. Iblis dia letak singgasana di atas air. Dia boleh bersih di atas air. Bijak iblis. Summa yab'asu saraya. Dia bersih dari sini, mu pergi sini. Kamu pergi belah ni. Dia pergi atas semua kawasan. Suruh pergi rusakkan anak Adam. Suruh orang kelahi, suruh orang balas, suruh orang berkatak, suruh orang pukul-pukul, suruh orang baik. Fa'arnahu min zatat a'zam fitnah. Yang boleh bawa fitnah yang paling besar, iblis akan letak tepi dia. Mu sini, orang rapat dengan bos. Habis waktu tugas, semua balik bagi laporan, rekod apa yang dia buat hari ni. Fayaqul, mari hak ni iblis dia kata fa'altu kaza wa kaza, aku dah buat gini. Bos iblis kata, masa nak tak mu tak buat apa dia awak ni malah ni. Summa yaji ahaduhum, mari hak lain pula dia kata apa, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imraati. Semenjak mereka ni nak kahwin dulu, aku dah hasuk yang perempuan ni menangis-nangis tak mau kahwin. Ataupun laki-laki tak mau kahwin dia. Walaupun keluarga dah setuju, calon-calon pun sudah cukuplah syarat sebagai laki-laki, sebagai perempuan tu. Syaitan masuk. Jangan. Kadang-kadang syaitan jantan ni, manusia ni, waktu kawan ni belum bertunang, belum dipinang oleh orang, relax ya. Pergilah kalau kamu nak minta, tak ada masalah apa, relax je bro. Bila tengok kawan ni sudah dipinang orang, dia mula masuk. Silap. Aku sebenarnya nak awak, nak cinta kepada awak. Jadilah cerita gila-gila macam ni. Habis, lepas kahwin, ada yang kahwin 2 bulan, ada 3 bulan, ada 5 bulan, bercerai. Syaitan kata apa? Semenjak dia nak kahwin, aku dah attack dia. Lepas kahwin aku attack lagi. Hari ni mereka telah berpisah. Baru dia keluar daripada mahkamah nikah kahwin. Bos dia kata apa? Fayudnihi, mari sini, duduk sini. Ni'ma anta, awak yang terbaik hari ini. Hadis ini dalam Muslim. Tanda pelajar-pelajar, kerja syaitan ni nak memisahkan antara suami isteri. Kalau dia boleh pisahkan suami isteri, bermakna syaitan cukup happy. Siapa nak bahagiakan syaitan, siapa dia nak memuliakan syaitan, siapa dia nak memberi kedudukan kredit pada syaitan, hasutlah manusia supaya bercerai dengan suami isteri. Kecuali kalau bercerai itu dengan sebab kita kata si suami ni jahat, belum kahwin tak tahu, lepas kahwin baru tahu dia ni mabuk dadah, habis harta bini nyokuti ambil pergi gadai, habis dah buat beli dadah, beli pay kuda. Kita kata logik kalau nak bercerai. Tapi kalau tidak ada sebab, saja-saja yang nak bercerai sebab ada jantan lain yang jahat, penghasut syaitan, manusia ni jahat, mari duduk bisik-bisik, aku nak engkau, kenapa kau kahwin dengan dia? Dia tu tak ada apa tu. Sudah. Dia telah menjanjikan 1000 janji dengan kata-kata manis, dengan bunga-bunganya, dengan belanja KFC yang kita kata contoh-contohnya dah. Akhir sekali bercerai. Maka ini dipanggil permainan syaitan yang cukup bahaya. Syaitan berjaya. Allahu Akbar. Fayudnihi, bos kata mari sini.
nikmat anta, sebaik-baik syaitan hari ni awak. La haula wala quwata illa billah. Maka para jemaah sekalian, kita jangan cuba meraihkan syaitan. Dengan menangnya syaitan di atas tindakan dia, jangan kita bergembira. Patut kita rasa astagfirullahalazim, bercerai dah budak dua orang ni. Astagfirullah. Ini dah ada setengah kata nampak macam happy pula. Bawa hadiah lagi, buat jamuan makan lagi, meraihkan perceraian dua suami isteri. Kalau betul-betul suami itu jahat ataupun isteri juga jahat, na'udzubillah, minta bercerai, logik. Mereka bukan dihasut oleh syaitan, memang patut bercerai sebab jantan itu syaitan. Dia kena bercerai. Tapi kalau tak ada apa-apa, cuma tak pandai romantis sikit, tiba-tiba bercerai juga, kita kata dia tu syaitan. Na'udzubillah. Allahu akbar. Para jemaah sekalian, innasyaitana kana lil insani aduwwan mubina. Ingatlah, sesungguhnya syaitan itu menjadi musuh yang amat nyata bagi manusia. Ayat 54. Rabbukum a'lamu bikum in yasha' yarhamkum aw in yasha' yu'adzibkum wa ma arsalnaka 'alaihim wakila. Tuhan kamu lebih mengetahui akan keadaan kamu. Jika Allah kehendaki, ia akan memberi rahmat kepada kamu, atau jika ia kehendaki, ia akan menyeksakan kamu. Na'udzubillah. Jangan kena seksa. Tengok nota di bawah. Yakni yang sebaik-baiknya, katakanlah kepada orang-orang yang menentangmu bahawa soal kamu terserah kepada Allah, sama ada ia hendak memberi rahmat kepada kamu dari melorongkan kamu menerima kebenaran, atau Allah menyeksa kamu dengan mematikan kamu dalam keadaan kafir. Na'udzubillah. Kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada su'ul khatimah. Wa ma arsalnaka 'alaihim wakila. Dan kami tidak mengutusmu kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai wakil yang menguasai urusan mereka. Nabi kita kerja dia menyampaikan, bukan jaga orang. Tengok nota di bawah. Yakni yang sebaik-baiknya, katakanlah kepada yakni baginda sallallahu diutuskan kepada umat manusia, bukanlah wakil yang berkuasa memaksa mereka menerima kebenaran, tetapi hanya menyampaikan perintah-perintah Allah. Itu kerja Nabi. Baik, ayat yang terakhir, wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'd wa atayna Dawuda zabura. Dan Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mengetahui akan sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi. Allah Ta'ala tahu belaka, bilangan dia pun tahu, berapa jenis dia tahu. Dan sesungguhnya kami telah melebihkan setengah nabi-nabi atas setengah yang lain, dan kami memberikan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Tengok nota di bawah. Yakni Allah Ta'ala lebih mengetahui akan keadaan sekalian makhluknya, dan Allah memilih di antara mereka yang layak menjadi rasul. Ini ialah sebagai menolak pahaman kaum kafir yang merasa hairan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak orang kampung, anak pengembala kambing, dia tuduh boleh terpilih menjadi nabi dan mendapat wahyu Al-Quran. Kemudian diterangkan bahawa setengah dari nabi-nabi itu dilebihkan darjatnya atas setengah yang lain disebabkan beberapa keistimewaan yang dikurniakan kepada mereka. Misalnya Nabi Daud alaihissalam, keistimewaannya bukanlah disebabkan kekuasaannya mengendalikan kerajaan. Nabi Daud alaihissalam, keistimewaannya bukanlah disebabkan kekuasaannya mengendalikan kerajaan sahaja, tetapi juga kerana kitab Zabur yang diturunkan kepadanya. Jadi ada nabi bersifat kecil, pengikut dia tak ramai, ada nabi yang hebat. Maka di antara nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam itu ada perbezaan dari sudut darjatnya, tapi semua mereka itu nabi. Alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita. InsyaAllah kita akan sambung ayat 56 dalam siri yang akan datang.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum.